wabarakatuh kepada semua murid-murid Empat Jaya. Apa khabar semua? Diharap kamu berada dalam keadaan sihat pada hari ini untuk mengikuti PDPR kita yang seterusnya. Pada hari ini PDPR kita agak ringkas sikit, iaitu sambungan daripada apa yang kita pelajari pada minggu lepas. Ingat lagi tak minggu lepas kita belajar apa? Minggu lepas kita belajar tentang pengantunan seksual kanak-kanak, iaitu merupakan hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak dengan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan kamu bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual kepada kamu. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar bagaimana untuk mengenali ataupun apakah tanda-tanda seseorang itu cuba melakukan pengantunan seksual kepada kamu. Bagaimana mereka memulakan untuk mendapatkan kepercayaan kamu kan. Jadi pada minggu ini kita nak belajar ialah bagaimana kita caranya untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak atau menjadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak. Kalau kita dah nampak ada seseorang melakukan tanda-tanda ataupun pelawaan seperti yang akan kita belajar lepas ini, apakah yang boleh kita lakukan ataupun apakah tindakan kita. Jadi ia mengikut situasi kita. Jadi kita tengok situasi yang pertama. Kalau ada seseorang yang mengajak kamu makan atau minum secara bersendirian, bukanlah dia suruh kamu makan atau minum sendiri-sendiri seorang-seorang. Macam tu maksudnya antara dia dengan kamu saja. Kamu tidak ditemani oleh sesiapa kecuali dengan orang tersebut. Kalau dalam gambar ni kita nampak tak? Dia tunjukkan seorang perempuan dengan lelaki. Maksudnya pengantunan seksual ni bukan sahaja daripada lelaki dewasa kepada kanak-kanak perempuan, tetapi ia boleh juga berlaku antara orang perempuan dewasa kepada kanak-kanak lelaki. Jadi tengok situ. Dia ajak kamu makan. Contohnya yang lelaki lah. Apa jawapan yang kita boleh berikan pada dia? Apa yang perlu kita lakukan ialah kita mengatakan tidak, tapi dengan secara elok ataupun secara baik lah. Jangan sampai menjadikan orang itu marah pada kita. Kalau dia dah marah pada kita, nanti tindakan yang dia buat mungkin lebih buruk lagi. Jadi apa yang kita buat ialah kita ucapkan terima kasih dan kita kata saya sudah makan ataupun saya sudah minum, saya sudah kenyang. Mak saya sudah masak dekat rumah. Saya nak balik makan. Dan sebagainya macam tu. Tu kalau orang ajak kamu makan lah. Tapi kadang-kadang diumpan dengan makanan yang sedap-sedap, KFC ke McDonald ke apa benda ke, tergoda juga kita. Tapi jangan sesekali kita menerima pelawaan tersebut. Lebih-lebih lagi orang yang memang kurang kita kenali. Macam tu. Kalau macam cikgu ni ajak kamu dulu-dululah sebelum ni pergi pertandingan, lepas tu ajak makan tu dah memanglah itu memang keperluan kamu untuk makan tengah hari dan sebagainya, tapi tu secara berkumpulan kan. Ini kalau berlaku secara seorang diri atau secara individu, dia tak benarkan kamu ajak orang lain. Jadi itu kena berhati-hati dan tolaklah pelawaan dia dengan cara yang macam kita dah tunjukkan ni. Yang kedua, memberi kamu hadiah atau barangan tanpa sebab tertentu. Macam dalam gambar ni seorang lelaki dewasa pula memberi hadiah kepada kanak-kanak perempuan. Dia beri kamu hadiah, bagi tab ke, bagi handphone ke kan. Siapa yang tak tergoda kan. Benda yang menarik tu. Ataupun hadiah-hadiah lain lah. Tapi macam mana sekalipun kita kena ingat bahawa seseorang tidak akan memberikan kita benda yang amat bahagia kalau tidak ada niat tertentu, terutamanya orang yang memang kita tak kenali. Lainlah macam ketua kampung ke, ketua pemimpin masyarakat, dia ada sumbangan nak beri pada kamu, dalam itu pun dengan pengetahuan keluarga kamu. Tapi ni kalau tanpa pengetahuan keluarga kamu, lebih baik kamu jangan terima dan ucapkanlah terima kasih juga. Tapi ibu bapa saya tidak benarkan saya menerima hadiah tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Jadi kita tak bolehlah terima sembarang-sembarang, terutamanya kalau ibu bapa kita tak tahu. Yang zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat pada kita. Kalau tak dengan tujuan untuk mendapatkan
kepercayaan kamu mungkin dia boleh pergunakan kamu. Macam sekarang ni orang mengedar dadah, dia boleh gunakan kanak-kanak. Jadi kalau dia bagi barang apa-apa pada kamu, jangan terima. Kemungkinan dia memang ada niat untuk melakukan pengantunan seksual, ataupun mungkin dia sorokkan dadah dalam barangan tersebut untuk diambil oleh orang lain. Kita tak tahu. Jadi lebih baik jangan terima. Okey. Yang ketiga, mengajak kamu keluar dan bertemu secara bersendirian. Okey, sama jugalah ni. Awak dengan dia saja. Tengok dalam gambar ni pula lelaki dewasa dengan kanak-kanak lelaki lah. Okey, lelaki dewasa dan kanak-kanak pun boleh jadi juga pengantunan seksual ini. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat ialah minta maaf, saya tidak, ataupun terima kasih tapi minta maaf, saya tidak boleh keluar tanpa pengetahuan dan kebenaran ibu bapa saya, ataupun ibu bapa saya tak bagi orang yang saya tak kenali keluar bersama-sama, ataupun macam-macam lah. Ibu bapa saya tak ada di rumah, nanti kalau dia pulang saya tak ada kat rumah, dia marah, dan macam-macam lagi alasan yang kamu boleh berikan. Tapi jangan sesekali kita buat dia marah. Dah lah tak nak kan, minta maaf je lah, lepas tu kamu ejek lah dia. Itu tak boleh lah macam tu. Menyebabkan dia jadi marah dan bertindak di luar jangkaan kita lah pula nanti. Okey. Jadi ini pun satu juga, mengajak kamu keluar secara bersendirian. Okey. Dan yang mungkin yang terakhir, mengajak kamu bermain bersama-sama secara sendirian antara kamu dengan dia. Ni perempuan dewasa dan juga kanak-kanak perempuan. Jadi apa alasan kita boleh bagi? Minta maaf, saya terpaksa pergi sekarang. Abang dan kakak saya menunggu di sana, ataupun ibu bapa saya, ibu atau ayah saya menunggu di sana, kawan-kawan saya menunggu di sana, cikgu saya menunggu di sana, dan macam-macam lagi lah. Okey. Jadi bila kita bertemu dengan situasi-situasi sedemikian, okey, yang pertama sekali kita kena tolak pelawaan dia dan cepat-cepat menjauhkan diri kita daripada orang-orang sebegini. Dan apa kita kena buat lagi? Laporkan perkara tersebut kepada penjaga kita, ibu bapa ataupun orang yang sangat kita percayai. Dan bagaimana sebenarnya orang ini boleh mendekati kamu? Okey, bagaimana orang ini boleh datang kepada kamu sedangkan banyak lagi orang lain yang boleh pergi? Salah satunya adalah kerana mereka sudah tahu rutin kamu, aktiviti harian kamu, kebiasaan kamu, waktu bila kamu keluar rumah, waktu bila kamu pergi taman permainan, waktu bila ibu bapa kamu tiada di rumah. Okey, waktu bila kamu sarapan, dah makan, waktu dah makan ke belum. Waktu tu dia akan cuba untuk mendapatkan maklumat tersebut. Okey, mungkin dia memerhati kamu sudah sekian lama. Okey, dia tahu kamu keluar pukul sekian, kamu keluar rumah. Jadi kalaulah perlu kamu keluar rumah untuk pergi kedai, tak ada orang lain lagi nak pergi, kamu juga yang nak pergi, terpaksa pergi meninggalkan rumah, kalau boleh janganlah keluar pada waktu yang sama. Cuba kita pelbagaikan waktu. Hari ni kita pergi pagi, besok kita pergi petang, baru pergi tengah hari. Jadi orang tak dapat nak agak bila kita bersendirian tu. Jadi mungkin hari ni dia nampak kamu pergi pagi, besok kamu tak pergi pagi, kamu rupanya pergi petang. Takkan satu hari suntuk dia nak tunggu kamu kat situ kan? Jadi kalau boleh, kalau perlu macam gitu, kena kena ubah suai sikit masa itu. Okey? Tu salah satu. Mungkin mereka boleh mendekati kamu kerana dia ada maklumat tentang kamu, dan juga dia memerhati kamu, aktiviti harian kamu. Dan yang kedua, bagaimana dia boleh mengetahui identiti kamu adalah melalui sekarang ni lah. Ni dalam buku teks tak ada sebut, tapi cikgu rasa cikgu kena sebut juga, iaitu macam yang cikgu terangkan minggu lepas, dia kenal kamu melalui media sosial. Mungkin abang kamu, kakak kamu, keluarga kamu ada post-post gambar, adalah muka kamu kat situ kan. Ataupun sekarang ni ramailah juga ada akaun Facebook, Twitter sendiri walaupun masih skor rendah. Jadi kamu telah mendedahkan diri ataupun identiti kamu supaya orang senang, dia tahu kamu duduk kat mana kan, sekolah kat mana dan sebagainya. Jadi jangan sekali mendedahkan diri kita. Mungkin gambar dengan keluarga tu kalau dah ramai-ramai tu kita tak ada nak elak, tapi jangan nampak sangatlah diri kamu tu terlalu berhias sangat dan sebagainya, yang boleh menarik perhatian orang lain. Gambar bersama keluarga tu biasalah, tapi jangan sampai kita, orang kata, terover kan. Jadi macam tu lah. Jadi cikgu rasa untuk itu, okay, kita kena bertindak mengikut situasi dan
Ada sikit latihan yang cikgu beri, kuis macam biasa, sikit aja. Markah dia pun sikit aja, cukuplah untuk kamu praktikkan apa yang dah kita pelajari hari ini. Jadi untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, okey, selamat duduk di rumah, okey, dan juga selamat mengikuti PDPR untuk subjek-subjek yang seterusnya, dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.